kita tidak berkeras buat sesuatu demi kebaikan parti, kita lama dah masuk longkang sendiri. Kita tak sampai ke Putrajaya, kita masuk longkang dulu. Sebab itu saya nak pastikan bahawa sekarang kita dah berada di Putrajaya, pastikan parti berada pada landasan yang betul supaya jangan menyimpang. Kerana kita tahu masa dulu tak menang pun banyak liku dan banyak lubang. Kalau menang ini lagi banyak liku, lagi banyak lubang, lagi banyak halangan yang akan diletakkan di depan yang boleh menggelincirkan kita daripada sasaran kita untuk menjadi parti reformasi. Tahun 2015 Datuk Seri Anwar masuk penjara. Kali ketiga masuk penjara. Tahun 2015 adalah tahun yang kita paling sedih, paling lemah, paling payah, saudara-saudari. Datuk Seri Anwar masuk penjara 2015 Februari. Bulan 3 2015 sudah ada pergaduhan besar di antara DAP dan juga PAS. Bulan 6 2015 Pakatan Rakyat dibubarkan. Bila DAP keluar, PAS pun duk bergaduh. Itu titik pertama perbezaan pendapat yang saya nak sebut kepada sahabat-sahabat di sini dan sahabat di luar. Bagaimana keadilan menangani perbezaan pendapat itu sehingga kita ke arah kemenangan. Kita tak berpecah, kita tak tutup mulut, kita bagi ruang masing-masing dan kita benarkan demokrasi. Pada keadaan perbezaan pendapat itu boleh menjerumuskan parti masuk gaung. Apa perbezaan pendapat dia? Nak pertahankan Pakatan Harapan ke? Pun nak terus dengan PAS, tendang DAP amanah dan tinggalkan politik pelbagai kaum. Saudara-saudari ingat semua itu. Jangan lupa, jangan hanya kerana kita menang, kita lupa jalan yang payah untuk bawa kita ke sini. 2015 apabila terburai Pakatan Rakyat, parti ada dua pandangan yang cukup berbeza. Satu pandangan, sahabat-sahabat saya yang kebanyakannya daripada Selangor, meletakkan bahawa mempertahankan kerajaan Selangor itu adalah keutamaan mengatasi segala-galanya. Kalau kita bergaduh dan bermusuh dengan PAS, maka kerajaan akan jatuh, malah akan kalah dalam PRU seterusnya. Maka strategi parti mestilah cium PAS. Itu sahabat saya, saudara Azmin dan rakan-rakan yang lain. Saudara-saudari semua kenal, tahu. Sebelah kami pandangannya berbeza. Pandangan kami mengambil pendirian begini. Keadilan sejak tahun 1998 adalah parti yang menggembeling pembangkang. Kita juga parti yang citranya adalah citra pelbagai kaum. Kesan utama kehadiran keadilan dalam persada politik negara sejak tahun 1998 ialah kemampuan kita mencantum dan menggabungkan segala kuasa kumpulan pembangkang, duduk semeja, tumpu untuk menjatuhkan UMNO Barisan Nasional. Dan sebagai parti pelbagai kaum, kita tidak boleh dilihat meminggirkan pandangan dan juga cita rasa sahabat-sahabat bukan Melayu. Jadi kami tak bersetuju. Kami kata keutamaan parti adalah menubuhkan satu pakatan pembangkang yang baru. Walaupun PAS dah tak ada. Tak apa. Kita tetap ada tanggungjawab itu untuk bina pakatan pembangkang yang baru. Kita beritahu bahawa kena pegang prinsip. Kalau dengan prinsip itu bermakna kita menghadapi kesukaran untuk masuk dalam pilihan raya di Selangor. Kalau kamu takut untuk berjuang, takut dengan ombak, jangan bina rumah tepi pantai, kita beritahu. Jadi bahagian kami tetap dengan pendirian bahawa keutamaan dan fungsi keadilan ialah bukan untuk berkuasa. Keutamaan kita
menggembeling tenaga, membentuk pasukan pakatan di persekutuan untuk kita kalahkan UMNO Barisan Nasional. Saudara-saudari tahu apa yang berlaku. Sampai ke sudah, parti tak boleh buat keputusan. Pandangan ini tetap berbeza, melahirkan dua daya pemikiran yang berbeza. Akhirnya saya pada ketika itu sebagai Setiausaha Agung, saya duduk dengan kawan, saya beritahu, saya kata kawan, kami dah susun semua dah. 22 bulan September, hari Rabu, kawan boleh panggil parti-parti pembangkang yang lain dan kita boleh umumkan pakatan yang baru namanya Pakatan Harapan. Tapi saya juga beritahu kawan bahawa tentangan dalam parti ini cukup kuat. Adakah kawan bersedia? Kawan sanggup? Kawan jawab, InsyaAllah dia akan tetap teruskan juga dengan penubuhan Pakatan Harapan, tak kira apa nak jadi. Saya tanya lagi kawan, nanti panjang cerita dalam parti akan ada yang protes. Kawan kata dia dah solat istikharah. Saya tanya kawan nampak apa solat istikharah? Yang itu tanya kawan sendirilah, kawan nampak apa. Tapi esoknya itu, kawan mengumumkan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan yang dicerca, yang diperlekehkan pada awalnya itu, itulah yang menjadi landasan untuk kita bina kekuatan barisan pembangkang sehingga daripada satu derap kekuatan kepada satu derap kekuatan yang lain, sehingga 9 Mei yang lalu kita kalahkan UMNO Barisan Nasional, saudara-saudara. Baik, saya nak rewind balik ni, nak tanya balik ni. Nak ingatkan balik dalam pemikiran anggota-anggota parti dan rakyat yang menonton di luar. Saya nak ulang balik. Bayangkan kalau ketika itu kami semua ni ambil pendirian, tak apalah, kita cium tangan lah, kok boleh jadi ahli majlis dekat Selangor. Kalau saya ambil pendirian, kan lebih mudah kalau kita tak berbeza pendapat, ikut saja. Saudara-saudari tahu ke mana jalan kita sekarang? Tidak ada Pakatan Harapan. Keadilan akan hilang citra parti pelbagai kaum. Kita sekarang ini besar kemungkinan sudah menjadi biras dengan PAS yang sudah berkahwin dengan UMNO. Saya tak tahu macam mana kita nak jadi lebal. Nak tunjukkan bahawa perbezaan pendapat dalam isu-isu yang pokok, kita kena pertahankan prinsipnya walaupun di luar sana orang tak nampak. Risikonya besar, memang betul. Saya dah beritahu kawan masa itu, kalau kita lancarkan kawan akan ada bantahan. Tak sampai 2 hari bantahan sampai. 25 anggota MPP, sebahagian besar jadi menteri sekarang, yang itulah yang menandatangani petisyen untuk ambil tindakan terhadap kawan presiden dan pecat saya sebagai Setiausaha Agung kerana kami menubuhkan Pakatan Harapan. Orang yang sama yang dulu mencemuh Pakatan Harapan, yang ini juga yang sekarang ini merasa nikmat dan laba jadi menteri daripada penubuhan Pakatan Harapan. Alhamdulillah bagi mereka, saya tak ada masalah langsung. Cuma saya nak ingatkan balik bahawa setiap daripada jalan kita ini ada liku dan ada simpang. Kalau kita tak pegang prinsip, kalau kita tak pertahankan, salah masuk simpang, salah pergi liku, kita masuk gaung. Salah masuk simpang, tayar kita tercabut. Kita tak berada di tempat yang ada sekarang, saudara-saudara. Sama juga, perkara itu berterusan. Setelah kita lancarkan Pakatan Harapan, terus lagi ada masalah. Ada negeri yang bagi sokongan penuh. Ada negeri yang sejuk suam. Ada negeri yang arahan di bawahnya itu tak kekal dan tak jelas sampai ke sudah. Membantutkan usaha kita untuk kita bina kekuatan pembangkang untuk lawan Najib dan UMNO Barisan Nasional. Akhirnya, saya beritahu lagi kepada sahabat-sahabat, saya kata, tak apalah macam inilah, saya tak boleh bertanding.
Saya pun besar kemungkinan kaki separuh dalam penjara dah. Jadi kita buat keputusan begini. Jawatan Setiausaha Agong sebaiknya saya pulangkan kepada Datuk Saifuddin Nasution balik kerana saya sudah dijatuhkan hukuman. Maka kita pulangkan. Baki yang saya ada sebelum pilihan raya umum yang terbaiknya saya kata ialah saya manfaatkan bersama-sama sahabat-sahabat yang lain turun seberapa banyak ke kerusi-kerusi yang orang tak nak tengok kerana ini semua kursi-kursi di negeri pembangkang yang belum menang. Bakar Bata, lah ni dipanggil apa? Suka menanti. Bakar Bata ni kursi Menteri Besar Kedah. Dululah. Tak pernah menang. Bertanding macam mana pun tak pernah menang. YB Zambri, dia dah buat keputusan untuk dia bertanding. Saya sokong sepenuhnya. Saya kata kamu turun awal. Seberapa banyak yang saya boleh bantu saya turun bantu. Dan saya tak ada wang. Saya tak ada apa. Saya ada ILO saja. 3, 4, 5 kali turun. Saudara-saudari, kita menang di Bakar Bata. Akhirnya, sebab itu kita buat keputusan untuk menubuhkan satu badan sukarela yang di luar parti. Sebabnya kerana parti mempunyai masalah nak buat keputusan sampai ke sudah. Sedangkan kita yang kat bawah ni nak bertempur. Nak bertempur tidak berlaku dengan menunggu arahan daripada bilik aircon. Saudara-saudari tahu. Bertempur berlaku bila kita turun pimpinan, sahabat, aktivis, wakil rakyat turun ke bawah, kenal pengundi, ketuk pintu, bawa suara isu rakyat ini ke atas, baru rakyat rasa macam inilah yang aku nak daripada parti-parti politik aku. Saya tak ada masa nak tunggu parti dalam keadaan parti pada ketika itu terkesan dari segi perbezaan pendapat, nak pergi kanan ke nak pergi kiri. Hatta nak rundingkan kerusi di peringkat Pakatan Harapan pun ada masalah. Kerana sahabat-sahabat kita daripada Selangor beritahu tak boleh runding kursi. Kalau runding kursi itu bermakna akan ada kursi pergi kepada amanah. Kalau ada kursi pergi kepada amanah, maka PAS akan marah menggagalkan usaha untuk mempertahankan kerajaan Selangor. Saya faham tanggungjawab mereka mempertahankan Selangor. Tapi kita ada 13 negeri yang lain ni. Kalau tak runding kursi dengan awal, kita tak tahu parti mana yang akan bertanding. Kalau tak tahu parti mana akan bertanding, kita tak tahu wakil rakyat mana yang akan buat kerja. Lambat buat kerja, mustahil kita boleh menang. Jadi akhirnya, yang terpaksa pikul beban merundingkan itu, jatuh kepada budak-budak nakal macam saya, Saudari Nurul Izzah dan Datuk Saifuddin Nasution. Kamilah yang runding daripada awal sampai ke akhir untuk mendapat dan mempertahankan kerusi-kerusi keadilan yang akhirnya masuk pilihan raya itu. Kita menang besar dan bergaya di kursi-kursi tersebut. Rewind balik pakcik, saudara-saudari, kalau pada ketika itu kami tak ambil pandangan yang berbeza dan kami ikut pandangan jangan runding sampai ke sudah, saya tak rasa kita akan menang dalam pilihan raya yang lepas. Kalau kita ambil jalan jangan bergaduh, duduk diam-diam, jangan berbeza pendapat, itu bermakna tak runding sampai ke sudah. Saya tak tahu sama ada Datuk Halim balik pulau, cabang-cabang kita yang lain ini akan ada kursi dapat ke tidak, kerana sampai ke sudah kita tak tahu. Jadi sebab itu sekarang kita dah menang, alhamdulillah. Ada orang kata bahawa Anwar Ibrahim tak sabar nak jadi Perdana Menteri. Saya rasa Anwar Ibrahim sangat gembira keluar penjara untuk duduk bersenang lenang macam sekarang. Saya bimbang memerhatikan lepas sahaja kemenangan, ada suara-suara sumbang yang hendak menidakkan janji umum yang kita buat dengan rakyat bahawa Pakatan Harapan menerima Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-7 dan menerima Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-8.
Kalau pakcik-makcik, sahabat-sahabat, adik kakak ada ingat, lepas saja kemenangan, ada suara-suara sumbang kata, Allah Anwar kamu ni gelojoh, tak payahlah jadi Perdana Menteri. Ada yang kata Anwar ni tak boleh pakai. Ada yang kata Anwar kamu ni buat apa? Kamu bukan ada jawatan pun. Kamu ni tak ada jawatan dalam parti. Sebab itu, tindakan-tindakan kita ialah untuk memastikan parti ini, parti-parti Pakatan Harapan dan rakyat kita berpegang kepada janji umum yang kita telah buat. Perdana Menteri ke-7 Tun Mahathir, dan kita berikan ruang sepenuhnya untuk dia memerintah, mentadbir negara. Tapi janji yang satu lagi yang tergolong sama dengan janji yang kita buat dengan rakyat ialah Perdana Menteri ke-8 adalah Anwar Ibrahim.